Tuan-tuan, kita juga lihat tuan-tuan, sepanjang tempoh selepas kita tewas ini, serangan demi serangan bertubi-tubi ditujukan ke atas parti kita. Kenapa tuan-tuan? Walaupun kita lihat kita sudah membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, itu pun ada orang tanya, kenapa kita pilih Pakatan Harapan? Kenapa kita tak pilih Perikatan Nasional? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan senang. Ada dua sebab. Sebab pertama ialah faktor survival UMNO. Bila kita nak kerjasama dengan parti politik tuan-tuan, pertama sekali kita kena fikir macam mana nak pastikan parti UMNO ini boleh hidup untuk jangka masa panjang. Kita ada dua pilihan. Bersama dengan PAS dan PPBM, atau bersama dengan PKR dan DAP dengan Amanah. Apa jadi kalau kita bersama dengan PH? Apa jadi kalau kita bersama dengan PM? PAS, target group dia siapa tuan-tuan? Dia cari orang Melayu, dia cari orang yang beragama Islam, betul? PPBM, target group dia siapa? Dia cari orang Melayu, dia cari orang yang beragama Islam. Macam kita UMNO. Sekarang ni tuan-tuan, kita boleh cakap macam-macam alasan. Tuan-tuan orang Paguh, tuan-tuan lagi tahu, dekat Paguh ni satu rumah sampai RM1,000 dia bayar, Muhyiddin bayar. Betul tak betul? Tapi berapa orang yang buat petition? Ada yang buat laporan? Tak ada tuan-tuan. Itu yang menyedihkan. Semua orang tahu. Saya nak beritahu tuan-tuan, Johor ni okey lagi. Sebab proses pembayaran ini, kalau macam tuan-tuan kat Paguh, tuan-tuan tahulah, memang Muhyiddin ni busuk-busuk pun 500, 1,000 satu rumah. Kita tahu benda ni berlaku. Hamzah Zainuddin kat Larut pun tahu. Terengganu ni saudara saya nak beritahu, punya dahsyat dia. Bukan setakat dia bayar pergi rumah-rumah ni, dia panggil orang kat pejabat daerah ambil duit. Dana bakti remaja, apa ni, secara terang-terang. Dana bakti remaja contohnya 3 tahun sudah tak ada pun. Zaman BN dulu memang kita bagi. Tetapi dia orang ni 3 tahun dia orang tak bagi apa pun. Tiba-tiba dekat pilihan raya, time pilihan raya ni, beberapa hari nak pilihan raya, semua orang beratur kat pejabat daerah ambil duit. Ini belum lagi campur yang wallahi saya undi PAS, tak campur lagi. Yang ambil duit dekat pejabat daerah ni ada yang sampai RM600. Lepas tu bila pergi ambil duit kat pejabat daerah, dapat lagi sampai surat wakil rakyat bagi RM300. Calon-calon pilihan raya bagi RM300. Tegang tuan-tuan. Saudara, bila mereka nak menang pilihan raya tuan-tuan, mereka belanja berbilion ringgit. Saudara, saya cakap terus terang, UMNO dulu BN nak menang pilihan raya ni, kita belanja 2.2 bilion untuk semua 222 kawasan parlimen, termasuk semua sekali. Ni Dato' Najib memang kena cari, semua sekali. Cuma lepas Dato' Najib tak ada ni, memang kita pun tak ada duit tuan-tuan. Dulu kita ada Pak Arab yang membantu kita. Memang kita ada masalah kewangan yang teruk. Itu sebab saya rasa, saya tak tahulah dekat Paguh ni macam mana. Itu sebab terpaksa panggil calon import, sebab nak lawan dengan orang yang betul-betul memang manusia korup tuan-tuan. Muhyiddin ni dia sanggup lockdownkan satu negara ni saudara, semata-mata tuan-tuan untuk kekalkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Bukan itu saja, bukan hanya untuk kekalkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Dalam tempoh darurat itu tuan-tuan, dia telah meluluskan 600 bilion perbelanjaan tanpa dibawa ke parlimen. Dan daripada siasatan pihak SPRM, daripada 600 bilion ini 92.5 bilion duit kerajaan. Yang lain tu bukan maknanya dia tak dapat apa-apa. Yang lain tu ada guna duit KWSP, ada duit guna duit PMB dan sebagainya. Tuan-tuan ini kita kena faham. Dan baru-baru ini bila ditahan Adam Radlan mengesahkan tuan-tuan saudara, 3 hingga 5% dialah tukang koleknya. Tapi kolek untuk siapa?
Kolek untuk Tan Sri Muhyiddin, kolek untuk anak dia, menantu dia. Dan duit ini sebahagiannya saudara masuk terus ke dalam akaun parti. Orang kat bawah ni, saya tahu tuan-tuan ketika PKP tu ramai yang setengah mati. Betul tak betul? Siapa yang essential services bolehlah pergi kerja. Tapi ramai yang bukan essential services. Dia ingat bagi RM600 dia lockdown kita dekat 18 bulan. Nak mentekan darah apa tuan-tuan? Orang yang ada simpanan habis licin simpanan. Betul tak betul? Orang yang ada modal sikit buat pasar malam, bila dah tutup sektor ekonomi, modal tu habis buat makan. Nak buat berniaga balik, terpaksa keluarkan duit KWSP. Dapat duit KWSP, dah mula berniaga beberapa hari, lockdown balik. Buka tutup. Last kali tuan-tuan, duit KWSP habis, pergi cari along juga. Yang mana tak tahan cari along ni tuan-tuan, ada along ni okey juga, boleh maaf lagi sebab dia tahu satu dunia, satu Malaysia dia lockdown. Tapi yang jenis yang tak boleh tahan, kalau setakat simbah cat kat rumah okey lagi. Bila ugut keluarga dan sebagainya tuan-tuan, ada yang tak boleh tahan pressure, tak tahan tension, maka akhirnya mengambil pendekatan bunuh diri. Saya cakap terus terang, tak adalah tuan-tuan sebegitu ramai orang yang bunuh diri selain daripada zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin. Itu sebab perjuangan tuan-tuan ni menentang Tan Sri Muhyiddin di Pagoh ni boleh dikatakan satu jihad. Kerana apa yang dia bawa kerosakan pada negara ini, saudara, amat dahsyat sekali. Tapi malangnya tuan-tuan, dengan projek yang dia luluskan secara direct nego sepanjang tempoh darurat ini, dia ada kekuatan keuangan. Sampaikan lebay yang lilit dia banyak kali pun tuan-tuan gugur. Gugur. Lebay lebih memilih untuk bersama dengan Tan Sri Muhyiddin berbanding nak bersama dengan kita tuan-tuan. Memang betul lah, terbukti akhirnya mereka boleh dapat sampai 74. Tapi saya terus terang, saya cakap saya sedih kerana saya tak sangka orang Melayu walaupun dah teruk kena dengan Muhyiddin, kena lockdown, tapi bila dapat duit boleh kabur mata tuan-tuan. Sedih. Saya pun turun sekejap ceramah dekat Bukit Serapang, Fekra, Bukit Kepong. Saya cakap duit ni dapat ambil, tapi undi jangan bagi, undi terus kekal dengan BN. Betul lah? Dalam dewan ni saya tahu semua bagi. Yang tak ada dalam dewan ni masalahnya tuan-tuan. Patutnya ambil duit, tapi undi pilihlah yang betul. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dia ambil duit. Ada macam kat Terengganu ni, dia beritahu, dia kata kita pun memang nak pergi ambil duit je Datuk, tapi sampai sana dia suruh kita sumpah, wallahi saya undi PAS. Habis saya nak buat macam mana? Ada yang terpaksa undi PAS, anak orang UMNO, budak muda ni tuan-tuan. Tetapi ada yang kata akhirnya kita buat keputusan, kita tak pergi keluar mengundi. Itu sebabnya tuan-tuan, orang Melayu yang keluar mengundi dalam pilihan raya umum yang lepas lebih kurang 62%. Orang Cina yang keluar mengundi dekat 98% tuan-tuan. Macam mana tak bungkus UMNO macam tu? Saudara, itu sebablah dalam pemilihan kali ini tuan-tuan, duit akan sampai. Saya nak pesan lagi sekali, kalau dulu orang muda lupa, kali ini tuan-tuan, kalau duit sampai ambil. Tetapi bila nak pilih pemimpin tuan-tuan, pastikan bila kita kalah ke, kita menang ke, orang ni tetap bersama dengan kita. Dan kita kena pastikan, kalau dulu pemimpin kita tak pernah diuji. Lepas kita kalah pilihan raya 2018, baru kita tahu ada pemimpin kita kena sergah dengan SPRM, dah takut. Ada pemimpin kita kena sergah dengan polis, dah takut. Ada pemimpin kita baru dapat tax declaration, voluntary tax declaration, baru hantar borang suruh declare betul-betul dia punya cukai pendapatan, dah menggigil pun ada. Jadi tuan-tuan, 4 tahun lebih sebelum pemilihan yang akan dibuat, tuan-tuan dah kenal yang mana kaca, mana pemata. Betul tak betul? Tolonglah. Kita dah 2 kali ditolak oleh rakyat ni tuan-tuan.
Jadi jangan biarkan. Nak cantik lagi, kalau ada orang buat macam tu, ambil gambar. Duit dia ambil, duit dia ambil, tapi ambil gambar, kemudian lapor ke jawatan kuasa disiplin. Kita ajar orang macam ni, tuan-tuan. Jangan biarkan mereka ni. Kita dah 2 kali kalah kerana rakyat tegur kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam dewan ni, kemana pergi anak-anak muda kita? Ini kita kena fikir. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita nak tengok masa depan kita cerah, ianya bergantung kepada anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita ni, saudara, saya cakap terus terang, mereka dah beri isyarat, mereka dah mula tak boleh terima UMNO. Itu sebab sebelum kita makin lama makin jauh dengan orang-orang muda ni, tuan-tuan, kita kena buat sesuatu. Dan untuk buat sesuatu ni, parti kena tegakkan disiplin parti. Macam tadi Tuan Haji Ismail terangkan, kita ambil tindakan disiplin ni bukan kita ambil tindakan disiplin terlalu drastik, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya pun kena tindakan disiplin bukan sekali. Saya masih ingat masa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dulu, Tuan Dr. Mahathir berucap di Dewan Merdeka pada 8 September 1998, 6 hari lepas dia pecat Anwar Ibrahim. Dia berucap kat bawah tu, saya duduk di belakang. Tak tahu lah Haji Mai ada tak ada. Dia cakap Anwar sudah jumpa saya dan dia mengaku dia ada buat. Saya tahulah mana Anwar nak mengaku dia ada buat, kan? Jadi saya bangun, saya cakap pembohong. Hanya kerana satu perkataan, tuan-tuan. Saya dipecat daripada UMNO, tak pernah dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti, tak pernah dipanggil bela diri, hanya kerana perkataan pembohong. Saudara, saya dipecat dengan syarat 3 tahun tak boleh mengayu. Cukup genap 3 tahun, tuan-tuan, saya dah berada di penjara Kemunting ketika itu. Zaman Mahathir ni, tuan-tuan, saya kena lock up 11 kali. 8 kali zaman dia, ketika dia masih hidup, kan? 3 kali masa zaman Saka dia masih hidup. ISA ni, tuan-tuan, 2 kali. Kali pertama 1998, Datuk Zahid keluar, saya masuk. Gila-gila. Saya kena 2 bulan masa tu. Tapi 2001 sampai 2003, 2 tahun 2 bulan, tuan-tuan. Saudara, macam-macam kita lalui. Tetapi, tuan-tuan, saudara, bila saya berada dalam PKR pun, saya nak beritahu juga, bila saya tegur ketua pemuda PKR, orang derma duit, tuan-tuan, dia buat banglo. Kita sama-sama duduk dalam penjara. Saudara, sama-sama duduk dalam penjara. Bila orang dalam penjara 2 tahun tak kerja, kereta kena tarik, rumah kena pindah rumah lebih kecil, ada yang sewa, bini pun hilang pun ada, tuan-tuan. Ada nak beritahu ni. Ramai orang tak tahulah. Saya cakap terus terang, saya hilang keluarga saya dalam penjara. Saya nak beritahu tuan-tuan, macam-macam kita lalui. Tetapi ni, bini dia datang setiap minggu, bini dia datang beritahu tiles dah pasang. Buat banglo daripada dalam penjara, buat banglo. Datang sebentar cerita pasal rasuah, salah guna kuasa, good governance. Tapi dalam penjara ni, bini dia datang, semua dah pasang, atap dah pasang, mozaik sana, mozaik sini dah pasang. Kita pun pening. Dah keluar penjara, buat perangai yang sama. Bila kita tegur, saya dipecat. Pada ketika itu, tuan-tuan, Majlis Kerja Tertinggi MPT PKR, dia memutuskan supaya saya digantung saja. Tetapi masa itu Ezam Makno dan Azmin Ali kata, kalau Lokman tak dipecat, kita 2 orang keluar parti. Last kali, tuan-tuan, parti pecat saya. Bila pecat saya, last kali Ezam Makno keluar parti, Azmin Ali pun keluar parti. Padan muka. Sama juga dalam UMNO. Saya tak pernah tinggalkan keadilan, saya juga tak pernah tinggalkan UMNO. Saya dipecat daripada UMNO. Tetapi, tuan-tuan, orang yang pecat saya, Tuan Dr. Mahathir, 2 kali tinggalkan UMNO. Betul tak betul? Ada orang nak nafikan?
Saya ingat lepas tu, bila dah saya pernah berada dua-dua tu, sudah pastilah saya tahu yang mana parti lebih baik, tuan-tuan. Maka saya kembali bersama dengan UMNO. Bila saya kembali bersama dengan UMNO, saudara, kita ingat dah habis lah tu, tak kenalah pecat lagi. Tiba-tiba tuan-tuan, tahun 2020, parti saya ni nak kerjasama dengan Mahathir. Tuan-tuan, saya lawan Mahathir ni semenjak umur saya 25 tahun. Saya dah masuk penjara dah. Semenjak saya tak berkenan dengan Mahathir ni bila, tuan-tuan? Bila dia kata zaman Rasulullah ni tak bersyukur janggut ni, kerana masa tu tak ada pisau jilid. Tu dah mula saya menyampah dengan dia ni. Kau tak nak bela janggut, kau punya pasal. Cuba tengok Haji tu, molek je janggut dia, kan? Nampak macam Anak Ibrahim ada. Tuan-tuan, ini sunnah, betul lah? Janganlah hina Rasulullah. Kemudian orang tegur bini dia tak pakai tudung. Tuan-tuan, kalau bini dia tak nak pakai tudung, itu dia punya pasal. Tetapi tuan-tuan, masa ucapan penggulungan tahun 1997, tak silap saya, dia kata zaman Rasulullah orang wanita pakai hijab, sebab mereka takut pasir masuk dalam. Tuan-tuan, kalaulah bini tak nak pakai tutup aurat, kan, itu kau punya pasal. Tetapi sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO, dia tak boleh keluar ayat macam tu. Betul tak betul? Itu sebabnya, saudara, saya memang tak gemar dengan Tuan Dr. Mahathir. Tapi bapa saya, Tuan Haji Adam Haji Ali, orang lama mungkin dia boleh ingat, Ketua Perangan UMNO bahagian Keluang dulu, dia orang Pak Lah, dia orang Pak Lah. Tapi tuan-tuan, bila hari Anwar dipecat, kebetulan saya sebagai pengurus program Projek Tunas Bistari Pemuda UMNO Malaysia. So Saifuddin masa tu ialah Setiausaha Pemuda. Saifuddin kata masa hari 2 September kena pecat tu, dia kata semua kaki tangan ibu pejabat pergi rumah Anwar. Masa tu lah baru first time saya pergi rumah Anwar. Dan masa tu lah tuan-tuan, kita akhirnya bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehinggalah saya dipecat. Termenung saya, tuan-tuan, bila saya kena pecat ni. Sebab kita cukup sayang parti kita ni. Tiba-tiba kerana kita cakap Mahathir pembohong, kita kena pecat. 2020 saya membantah. Saya cakap, mula-mula saya cakap saya ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, tuan-tuan. Mula-mula nak tegur ni, saya cakap dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, dalam grup. Sebelum mesyuarat, kita akan berbincang dalam grup WhatsApp kita. Saya beritahu, kalau kita kerjasama dengan Mahathir ni, jahanam kita. Mahathir ni nak telan kita. Mahathir pernah arahkan Presiden parti supaya bubarkan parti. Tetapi Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala sayangkan kita. Kita tak jadi kerjasama dengan Mahathir kerana Mahathir menipu. Mula-mula Mahathir merancang tarik UMNO, tarik PAS ni nak buat kerajaan Bumiputera. Kononnya dia tak nak DAP. Tetapi bila kita punya MP sampai di Istana Negara, baru tahu rupa-rupanya mereka ni, tuan-tuan, nak buat kerajaan unity government, kerajaan perpaduan ni, di mana dalam tu ada PAS, ada UMNO, ada DAP. Dan masa tu, tuan-tuan, barulah UMNO dan PAS tarik handbrake. Lepas tu baru jadi langkah Sheraton, tuan-tuan. Jadi saya tentang tu, disebabkan penentangan saya, tuan-tuan, saya juga dipecat. Kalau nak ikutkan kebenaran, saya rasa tindakan saya benar. Saya kata, kalau kerjasama dengan Mahathir, UMNO akan hancur. Memang hancur pun, tuan-tuan. Punca hancur ni, saudara, kita tengok pilihan raya, 7 pilihan raya kita menang dengan cemerlang. Betul tak betul? Sebab kita bersama dengan PAS saja. Kita tak bersama dengan PPBN. Bila kita jahanam, tuan-tuan? Bila kita bersama dengan PPBN. Walaupun kita tak bekerjasama dengan Mahathir, kita baru bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin, itu pun dah cukup merosakkan kita, tuan-tuan. Tetapi saya terima saya dipecat. Sebab apa? Sebab bila saya cakap baik-baik dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, dalam grup Majlis Kerja Tertinggi, tak jalan. Semua orang dah nak kembali ke dalam kerajaan balik. Kita suruh jadi pembangkang.
kita suruh lawan. Tapi disebabkan saya bawa benda tu di dalam media sosial. Ini macam apa yang Syahril Hamdan buat, macam apa yang Khairi Jamaluddin buat. Dia bertanding, macam saya ni, kawan-kawan, saya tak belasah parti ni. Saya cuma belasah orang yang nak kerjasama dengan Mahathir. Tetapi Khairi Jamaluddin, tuan-tuan, 5 hari saya nak beritahu ramai orang Cina dah mula nak kembali pada kita pada ketika tu. Tetapi bila Khairi Jamaluddin dalam ucapan-ucapan dia yang disebar seluruh pelosok tanah air, dia kata UMNO dah sesat, UMNO parti sakit, tuan-tuan. Kawan-kawan yang bertanding pada pilihan raya beritahu 5 hari terakhir itu berubah. Orang yang mula nak kembali bersama Barisan Nasional, akhirnya, tuan-tuan, ramai yang menolak. Itu sebab ramai orang marah dengan Khairi Jamaluddin. Dan ramai orang marah dengan Presiden UMNO kerana tak ambil tindakan. Saya nak beritahu, tuan-tuan, Datuk Hisham digantung. Hari ini masih ada orang maki Presiden. Kenapa tak pecah? Kita di Johor ramai yang sayang dengan Datuk Hisham, sebab dia cucu Datuk On. Datuk On pengasas parti UMNO. Lepas tu bapak dia Husin On juga orang Johor. Betul tak? Memanglah dari segi hormat orang Johor ni kepada keturunan Datuk On ni memang tinggi. Apatah lagi Menteri Besar hari ni juga keturunan Datuk On. Memang masalah. Tetapi saya nak beritahu, di luar sana, saudara, orang kecam Presiden. Orang kata Presiden lembik, orang kata Presiden tidak tegas dan macam-macam.